Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa adaman nafa'ani bi ulumil amin. Masalah 102, masalah tilam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya telah datang satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tilam, yakni lapik tidur baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dengan katanya ana Aisyah radhiyallahu anha qalat dahaltu alayya imra'atun dakhalat alayya imra'atun minal ansari bara'at firas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatifatul masanniyah wa ba'asad ilayya bi firashin khashwaq wa suf. Diriwayatkan daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, katanya telah masuk atasku seorang perempuan daripada Ansar. Maka melihat ia akan tilam tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kain jung benang berikat tali segala hujungnya. Bila dilihatnya demikian itu, sudahlah kasihan ia. Apabila keluar pulang ke rumahnya, maka ia pun mengirimkan dan menghantarkan kepadaku tilam yang berisi dalamnya bulu, dan aku terima kirimannya itu. Padahal alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma hadza ya Aisyah. Qalat qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fulanah al-ansariyah dakhalat fara'at firasyak fazahabat faba'asat ilayya bihadza. Sayyidina Aisyah pun menceritakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk atasku, mana datang atasku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu melihat baginda sallallahu alaihi wasallam kepadanya, mana tampak kepadanya tilam yang dikirim, mana yang diberikan hadiah oleh seorang perempuan Ansariyah, perempuan kaum Ansar. Maka bertanya ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya apa ini ya Aisyah? Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jawabku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, si anu yang seorang perempuan bangsa Ansar telah masuk ke rumah kita, mana dia datang ziarah, maka ternampak kepadanya hamparan tuan hamba. Ya, dia nampak hamparan tempat berbaring baginda SAW, tempat tidur. Kemudian pergi ia dari sini, tiba-tiba sudah dikirimnya kepada hamba dengan ini tilam. Dia tengok tilam Nabi tu, dia pun rasa kesian. Ya, dia balik, dia ambil tilam lain yang diisi dalamnya dengan bulu, mana tilam tu agak lembut. Bila didengar Nabi SAW akan kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha itu, ia pun lalu menyahutnya. Allah. Dia kata faqala raddi bihi ya Aisyah wa wallahi law syi'tu la ajarallahu ma'i jibalul zahab wal fiddah. Maka sabda Rasulullah SAW, pulangkan dan kembalikan tilam yang dikirimkan oleh perempuan itu, hai Aisyah. Ya, pulangkan balik. Tidak aku berkendak mata benda dunia. Maka demi Allah, jikalau aku berkendak, nasaya Tuhan jadikan bagiku gunung-gunung tu, tanah dan batu-batu tu menjadi emas dan perak. Lebih bertilam ni kalau nak. Maknanya Rasulullah kalau nak, orang paling kaya dalam dunia daripada awal dunia sampai akhir, Rasulullah paling kaya boleh. Kalau dia nak sekelip mata, ya, gunung tu boleh bertukar jadi emas. Ya, kembalikanlah balik, pulang balik. Masya Allah.
Kita nak tidur kat tilam, ingatlah baginda SAW. Baginda pakai tilam ni tadi. Allah, kita tidur tilam pakai kepala tak nampak. Tenggelam kan. Lagi sedap kita layan nafsu gitu. Allah karim. Maka demi Allah, jikalau aku berkehendak, nasihat Tuhanku jadikan bagiku gunung, bahkan bukit Uhud pernah menawarkan kepada baginda untuk bertukar dengan izin Allah menjadi emas. Rasulullah tolak mentah itu. Kalau kena kita, wah, ini amat baik kan. Boleh kita gunakan pada perkembangan agama. Rupa lain cerita. Dia cakap dia dah dapat, biar nyot. Dia temberang ni nyata. Allah. Maka kalau nak lebih daripada tu, ada gunung boleh ditukar jadi emas. Nah, tetapi tiada aku mahu, kerana mata benda dunia itu tiada kekal ia. Hendaklah kita memandang sebagaimana pandangan Rasulullah SAW, bahawa sifat dunia tidak kekal. Nama pun dunia. Dunia ambil kalimah apa? Dana yadni dunia, mana benda yang sebentar saja. An-nas niam iza matu intabahu. Manusia diumpamakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ibarat orang yang sedang tidur. Iza matu, bila dia mati, intabahu, dia pun sadar. Mana kita macam tengah tidur. Apa maksud dia? Bila tidur, benda dalam tidur bukan hakikat sebenar, mimpi. Dan benda dalam tidur tak lama. Ada orang tidur sampai setahun, mana ada sekejap je. Bila dah tua lagi pula, sekejap dah sadar. Maknanya ni sebab masa amat pendek. Dunia ni sebab masa. Makin akhir zaman, masa memang terasa, semua orang rasa. Sekarang ni orang beriman tak beriman semua rasa masa laju. Kejap-kejap ni nak akhir tahun pula. Sekejap, setahun. Tetapi tiada aku mahu, mana dalam qalbiku tak ada iradah nak ke benda tu. Kerana mata benda dunia ni tidak kekal ia. Oleh itu lebih baik aku menuntut dan mencari yang kekal selama-lamanya. Nisbah dengan kejadian akhirat yang Tuhan jadikan kekal. Nisbah hakiki ila zat Tuhan sendiri. Kita mendapat Allah Ta'ala, mendapat makrifat dan mengenali dia, mendapat keredaan itu yang kekal besok Allah Ta'ala. Menggantungkan hati pada benda yang kekal itu sebenar. Allah. Lebih baik aku menuntut mencari benda yang kekal selamanya bagiku. Maka itulah amal ibadat kerana Allah Ta'ala. Kerana di sini oleh Imam Baihaqi dalam bab At-Targhib wa Tarhib. Kemudian masalah 103. Masalah makan lebih daripada bersedekah, itulah yang dipuji oleh syarak kita. Bukannya bersedekah lebih dari makan. Bersedekah, kita dah makan tak habis, bersedekah bukan tu. Itu maksud dia. Apa maksud dia? Tengok. Mana makan lebih daripada bersedekah. Sedekah dulu, betul lebih kita makan. Dan kita makan dulu, dah lebih bersedekah. Mana baik tengok. Seperti yang banyak berlaku pada orang-orang, mana pada orang ramai, begitulah. Yang dia dah tak habis, baru dia sedekah. Kadang-kadang teruk macam-macam dia sedekah tu, tengok pada dah basi ni. Dia tak habis makan, dah belendi, dia bagi orang. Orang pun tengok tak sampai hati. Tu tak elok tu, akhlak huduh. Tak baik akhlak. Kita dalam memberi tadi, kita nakkan apa yang besar. Ibadat yang afdal apa? Idhar an tudkhila surur fi qalbil mu'min. Mana idhalu surur fil qalbil mu'min ibadatun. Memasukkan gembira dalam hati orang beriman, itu ibadat. Kalau kita beri dah basi, dan nak basi dengan beri yang panah baik, mana suka? Tentu suka yang elok. Maka beri yang elok, yang macam mana kita suka, itu yang kita beri. Tapi nafsu terbalik. Yang dia dah makan tak habis, baru nak beri ke orang. Dia pakai tak habis, baru nak beri ke orang. Sepatutnya sebalik. Itu yang terbaik. Ba'afdalul a'mal askaluha. Amal yang paling afdal bila dia lebih mencabar. Yang baik nak bagi orang, nafsu dulu, kau bedal dulu kan, kau makan dulu, dah habis-habis bagi ke orang. Terperangai nafsu. Maka selama manusia diikat oleh nafsu, dia tak boleh sampai ke Tuhan. Dia takkan dibuka hati dia untuk makrifat selagi ada nafsu
makna menutup pandangan makna dalaman dia. Maka di antara pandangan dalaman manusia terhijab kias nafsu. Ini di antara contohnya. Seperti yang banyak berlaku pada orang-orang. Apabila berlebih daripadanya maka bersedekahlah ia. Dia makan-makan dah tak habis tu, baru dibagi ke orang. Itu akhlak tak elok. Atau tidak berguna, benda tak berguna lagi dah. Ya dah habis tak boleh dah, baru dibagi ke orang. Maka diberikan kepada orang lain. Ini maknanya kurang elok, akhlak kurang. Apabila berlebih daripadanya maka bersedekahlah ia. Atau tidak ada guna lagi maka bersedekahlah dia. Selagi ada guna dia pakai dulu. Dia layan nafsu dia dulu. Maka perbuatan demikian sesungguhnya sungguh pendapat pahala, tetapi tidak lebih daripada pahala bersedekah yang elok dan belum jadi lebih dan jadi sisa. Maknanya kita beli barang tu barang baik, kita asingkan. Yang ni kita nak sedekah berapa persen kan? Sama-sama. Ini dah habis sisa dia bagi tu kurang elok. Maka bersedekahkan makanan atau lainnya yang belum jadi sisa, itulah sebenar-benar perbuatan dan amal yang berkelebihan. Pada kelebihan dia amat besar, pahala dia pun besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikian itulah diperbuat oleh baginda Rasulullah SAW, Nabi kita. Maka ikut tiru semacam perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagian tersebut dalam hadis yang dikeluarkan pula oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Aisyah annahum zabahu syatan faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma baqiya minha, qalat ma baqiya minha illa katifuha, qala baqiya kulluha ghaira katifiha. Sahihun, hadis sahih. Diriwayatkan daripada seorang daripada isteri Rasulullah SAW yang dikasihinya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Katanya bahawasanya mereka itu daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyembelih bagi Nabi SAW seekor biri-biri. Maka disuruh oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sedekahkan setengah daripadanya. Rasulullah SAW suruh sedekah setengah daripadanya. Dan beri-berikan jiran dan orang-orang berhajat. Maka orang-orang pun menjunjung seperti suruh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada itu maka ditanya isterinya dengan bersabda, ditanyainya isterinya. Bersabda Rasulullah SAW, apakah lagi yang tinggal dari biri-biri itu? Bila didengar oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha akan pertanyaan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka dengan segera dijawabnya. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, apa lagi yang tinggal? Tiada apa tinggal daripadanya lagi melainkan belikatnya. Tinggal dalam belikat ya. Bila didengar oleh Nabi SAW jawab Siti Aisyah, maka Nabi pun memberi mana ajaran. Sabdanya, hai Aisyah, jangan kamu faham sekalian yang kena sedekah itu baki yang tinggal, kena yang disedekahkan itu kekal ia di sisi Allah Ta'ala. Ya, maknanya yang kau faham yang ketinggal tu habis, yang ada yang ni ada tak, yang ada tu yang sebenar kau beri tu. Yang kamu beri itu sebenar yang ada yang kekal. Yang kau makan ni habis. Ya, yang tu kita dah simpan lagi besar atau jauh. Ya, pandangan Rasulullah SAW. Dan yang sebenar-benar fanin. Fan bahasa Arab. Fan mana yang binasa. Sebenar-benar yang fan dan habis. Yang binasa habis ialah mana? Belikat yang kamu faham baki.
Bila aku tanya baki yang tinggal, kamu tunjuk berikat. Sebenarnya berikat tu habis, yang baki yang kekal ialah yang kau bagi. Itu dia, terbalik. Yang kau bagi kepada orang itu dipanggil baki, mana yang kekal, yang tinggal. Kita biasa yang tinggal yang dekat kita. Sebenarnya Rasulullah punya pandangan sebalik, iaitu yang kekal, yang tinggal menjadi simpanan besar di akhirat yang kamu bagi kepada orang-orang miskin. Habis. Maknanya jauh pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Taala, mana berlandaskan baginda bersabda dengan firman Allah Taala, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Ma indakum yanfad, barang di sisi kamu binasa ia. Wa ma indallahi baq, dan barang yang di sisi Allah itu kekal, yang kita hantar untuk jalan Allah tadi, bersedekah, infak, belanja pada jalan dia, itu sebenarnya kekal, bukan habis. Yang kita faham katanya semua dah habis bagi orang. Sebab apa? Sebab kita pun yang beri pun tak nampak, semua beri tak nampak, padahal besar simpanan dia di akhirat besok. Berdasarkan ayat ma indakum yaqfadu wa ma indallahi baq. Sebab tu Rasulullah cinta benda yang kekal. Bagaimana cerita tadi, apabila seorang perempuan masuk ke rumah baginda Salam, tiba-tiba dia lihat tilam baginda sampai hati. Di balik tu dia ambil tilam baru ke rumah dia yang berisikan bulu, makna sedap duduk. Bila Nabi balik, Nabi suruh pulang balik. Pulangkan balik benda tu. Sebab kalau kundak lebih daripada tilam, bukit, gunung ganan tu boleh bertukar menjadi emas lebih daripada tu. Maknanya apa? Dalam qalbi Rasulullah SAW tidak ada dunia. Dalam hati Rasulullah SAW tidak ada dunia. Yang ada dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Abu Isa ini hadis yang sahih. Itu di antara sedikit daripada cara hidup baginda sallallahu alaihi wasallam yang sangat besar manfaat kepada umat bila dia ambil istifadah. Setengah ulama mengatakan kita dapat ikut Rasulullah SAW ni 20%. Kalau 20% yang dapat ikut, banyak masalah dah selesai. Mana kalau 20% kita dapat ikut, dah banyak selesai. Mana tak selesai, kita ikut tak sampai 20%. Dan 5% tak tahu dah ni. Apalagi kerana ikut semua, Masya Allah. Tu. Kemudian bab makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi minan intik apa tu? Minat taklil alif lam itu. Minat taklil minat dunia. Alif lam teqab lam. Bukan alif nun, sini alif nun. Tak boleh baca. Bab makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minat taklil minat dunia. Badatan ini membicarakan barang yang adalah Rasulullah SAW daripada sedikitkan dari dunia. Tetapi kiranya saudaraku, dengan beberapa hadis yang diriwayatkan oleh muhaddisin, mana ulama-ulama hadis, dapat kita khabar, mendapat kita berita, maklumat daripada baginda SAW dan isteri-isterinya dan sahabat-sahabat semuanya tidak membanyak-banyakkan dunia. Ya, tak ada sahabat-sahabat yang menjadi pengumpul, pelungguk dunia supaya jadi banyak. Sebab bila banyak, ada hasrat dalam kalbi kita untuk mengumpul banyak, lebih banyak, maka dia akan kena penyakit yang amat bahaya. Itu apa? Lalai. Dalil terang daripada Quran, ayat selalu kita baca, alhaakumut takasur, melalaikan oleh kamu at-takasur, oleh membanyak-banyak. Manakala ada dalam kalbi dia semangat untuk membanyak dia akan kena alha yulhi, di mana melalaikan. Dan bila dia lalai, maka kerja tak siap. Kan orang lalai, yang banyak perintah dia tak selesai dan banyak larangan dia langgar. Sebab apa? Kelalaian. Itu bahaya. Kelalaian yang musuh besar dalam kita membina kehambaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga makan minum mereka itu pun ada jumpa selalu tidak dimasuk dengan api, tak dimasak. Dia makan tamar
akhir tamat 2 bulan, naik bulan hilang, tenggelam bulan baru balik 3 kali, maknanya sampai 2 bulan. Sedangkan di dapur Rasulullah SAW tidak berasap, mana tidak ada bahan yang dibakar, dimasak untuk dimakan. Yang ada ialah al-aswadan, 2 benda hitam, itulah al-ma' wa tamar, mak dengan tamar, wa tamar dengan air tadi. Yang kita boleh test ni 2 bulan kita makan tu. Oh, tergasa macam ni ikut Rasulullah SAW. Dahsyat. Rasulullah tak boleh jadi kaya, lebih daripada kaya dia boleh. Dia nak bukit emas, bunuh tukar emas, habis lah, paling kaya dalam dunia. Maka yang demikian itu menjadikan hidup di dalam kelapangan. Dilihat bulan Ramadan, rasa tak lapang, terasa kan? Macam ni tak sibuk dah. Di pagi nak cium canai, goti tampal, goti pusos, baru masak macam-macam. Goti apa kan? Goyang pun. Nasi lemak macam-macam. Ada nasi lemak campur ni, ambil udang galau. Sebungkus RM20. Terperanjat dia dengar. RM20 nasi lemak RM20. Macam-macam. Makan pelik-pelik. Ada sibuk benda tu, lapang masa. Kan? Bukan tak makan ketika lapar dan niat untuk ibadat, senang, ringkas. Satu lauk dah cukup. Ini makan 2-3 lauk. Nak mencari, nak mengurus lagi, banyak masa habis. Kalau umur kita 60 tahun, kita bagikan, kalikan yang kita berapa jam cari tu, berpuluh tahun cik makan ni. 10 tahun masak. Dan luas peluang untuk ibadat mereka. Sebab bulan puasa kita tengok, memang nampak dalam keadaan letih tu dia boleh khatam Quran. Bulan tak puasa perut kenyang, ulat-ulat Quran kadang tak pegang. Tak khatam, tak apa, macam-macam. Itu rahsia kita tengok. Ya. Sebab itu kata Nabi, iza aqallu rajul atoma mulia jawfu nuran. Sabda Rasulullah SAW, bila seorang kurangkan makan, dipenuhkan batin dengan nur iman, nur Islam itu terang. Sebab bila terang, dia buat ibadat dengan laju, sedap. Berbanding dengan sebaliknya, bila perut penuh maka hati gelap. Ya, kalau dipenuhkan dengan nur, kalau gelap, kalau kenyang aja gelap. Bila gelap dia tak sempat, tak nampak, lain ibadat putus. Allah. Tidaklah menjadi peluang mereka itu berrugi-rugi pada dunia, tak ada lah. Kemudian mengira-ngira sedap makan, sedap minum, sedap tempat tidur dan tempat duduk, yang jadi sia-sia peluang semuanya, tiada berfaedah bagi akhirat. Ya, bukan kita tolak, tapi sedap tu. Sedap tu kita tolak, ambil perlu. Ya, bagi kita mengambil dunia sekadar keperluan, selamat. Kalau mengambil dunia bersedap, dia rosak. Itu keadaan. Mesti dia termakan. Dia nak sedap ni, termakan dia panggil apa tu? Jerat nafsu. Ibarat kita memancing, ikan makan sedap kan, cempak telan, telan tangkut. Tapi kalau ikan dah kenyang, dia berhati dan dia tak nak. Maka kalah nafsu bila kita tak nak mengambil kesedapan. Kita ambil sekadar perlu sahaja. Bukan tak ambil dunia ni, ambil tapi yang perlu. Yang lebih itu banyak dah main buang masa banyak. Tiada berfaedah bagi akhirat, bahkan menjadi bala pula kepada yang bersedap-sedap itu. Iaitu apa bala dia? Di atas dunia malas buat ibadat, dah kenyang perut terjongkang macam biawak mati. Dengan sebab telah diajar diri biasakan dalam sedap dan senang. Ya, semua nak sedap, semua nak senang, semua nak selesa kan. Ya. Dia jadikan rukun hidup dia mengambil selesa, senang, sedap, ambil. Padahal matlamat hidup kita bukan tu. Matlamat hidup kita ialah izharul ubudiyah, menterjemahkan kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat dibenci oleh nafsu. Nafsu dia tak nak diliar. Adapun Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedikitkan dunia itu telah ada di tangan. Didatangkan hadis oleh Abu Isa At-Tirmizi, katanya an Aisyah qalat, Allah inna kunna ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam namkusu syahran ma nastauqidu binarin in huwa illa illal ma' wa tamru. Hadis sahih. Diriwayatkan daripada isteri Rasulullah SAW yang dikasihinya, namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya, katanya apa? Sesungguhnya adalah kami keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
duduk tunggu sebulan, tiada kami menyalakan api. Kami tak menyalakan api dapur, memasak roti tak ada, atau merebus daging pun tak ada. Oleh kerana tidak ambil indah kepada makan dan minum. Mana bukan menjadi tumpuan. Kita tak ada juga kadang dapur tak basah, tapi dia makan luar. Lagi kasar kan. Saya tak ada dalam anak-anak ni kurang. Wah, ni kuat ibadat. Rupa dia makan keluar. Makan pula restoran melantak namanya. Dia lantak habis. Ya, makan, pakaian, dunia semua itu benda-benda yang bukan matlamat hidup. Tiada makan minum kami lainkan air dan tamar, masya-Allah. Ya. Pernah berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih terang. Illa huwa illa al-ma' wa tamar. Ya, 2 bulan makan air dengan tamar dia. Ya, dapur tak nyala api dan tak ada apa-apa. Biasa je. Maknanya okey, tak ada apa. Kita roti canai tak buka pening kepala. Mana pula tak buka 2 hari dah ni kan. Macam-macam perangai, semua perangai budak-budak yang ada pada orang tua. Ngada-ngada Allah. Dia membincangkan benda yang sangat kecil. Sedangkan besar masalah iman, masalah makrifat dengan Tuhan besar dia nak bawa ni. Itu tidak diberikan tumpuan. Sebab apa? Banyak hijab hati. Masalah 105. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memasak apa-apa di rumahnya beberapa bulan. Bulan tak menyala api. Sungguhnya adalah datang khabar, mana hadis. Beberapa bulan di rumah baginda Rasulullah SAW tidak, maknanya mengintu api, tak menyalakan api. Memasak roti, bahkan menyangkan dengan air dan tamar. Tamar, air. Itulah begini hadisnya. An Urwah an Aisyah radhiyallahu anha kanat taqulu wallahi ya bani ukhti. Dia Urwah selalu datang. Sebab Urwah ni dia punya ya ibni, wahai anak, mana saudara perempuan, mana buah dia lah. Inna kunna lananzur ilal hilal summal hilal. 3 kali anak bulan, mana 2 bulan. Salasah ahillah fi syahrain wa ma ukida abiyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naran. Diriwayatkan daripada Urwah, daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahasanya berkata, ya demi Allah, ya anak saudaraku. Urwah anak saudara Siti Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya ada kami menanti tunggu kepada tanggal bulan 1, kemudian tanggal lagi bulan 2, kemudian tanggal bulan ketiga. Mana 3 penggal bulan, 3 tanggal bulan, maknanya apa? Naik terbit 2 bulan. 2 bulan padahal tidak ada, padahal tidak suatu rumah-rumah, banyak kan rumah Nabi isterinya. Ya, isteri Rasulullah SAW tu menganu, mana mengunu atau menganu, mana mengunggunkan menyalakan api dapurnya. 2 bulan kan tak nyala api. Orang Melayu kita kau jawab pasal tak berasap dapur tu kan. Oh, itu istilah dia. Kan kau jawab tak boleh makan kau nanti. Baik hidup dia nak makan, itu salah dia. Ya. Allah. Kemudian qultu ya khala. Allah. Wa ma kana ya'ishukum? Qala al-aswadan at-tamru wal ma. Illa annahu qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiranun minal ansar wa kanat lahum manayih fakanu yursiluna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min albaniha fayasqiyan. Allah. Kataku, hai mak saudaraku, maka bagaimana kehidupan sekalian kamu? Jawab Siti Aisyah, tanyaan Urwah, kami makan 2 perkara yang hitam. Apa makna al-aswadan? Benda hitam, betul, tamar dan air, maksudnya.
Melainkan bahawasanya sungguhnya ada bagi Rasulullah SAW beberapa jiran daripada orang Ansar, dan ada bagi mereka itu unta ataupun biri-biri yang boleh dapat minum susu daripadanya, ya. Maka adalah mereka itu mengirim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam susunya, maka diberinya minum akan kami dengan dia. Dan meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam At-Targhib wa Tarhib. Jadi antara apa? Hadis yang menerangkan kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam terlampau sederhana. Bukan sekadar sederhana, terlampau sederhana baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan maknanya tak melepaskan benda yang binasa ini sebagai benda tumpuan. Allah. Kemudian babu syada'id allati asabah Rasulullah SAW. Ini bab lagi hebat ni. Bab menyatakan bala yang mengenai Rasulullah SAW. Mana ujian-ujian yang sengaja Allah Ta'ala berikan kepada kekasih dia yang sangat hebat, ya. Sesungguhnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendapat bala, mana ujian yang tiada seorang mendapat bala sepertinya. Hingga kalau panas demam Nabi lagi panas daripada kita, berganda. Ada kita tengok cara Allah Ta'ala kekasih dia dilayan dia, sebab bahawa dunia bukan tempat bersedap. Iaitu lapar perut, satu. Mau dibunuh orang pada masa ia dalam negeri Mekah, dua. Jadi bahan apa? Bahan cakaran. Dapat bawa hidup atau mati 100 ekor unta. Bergambar dia mencari. Tapi nak tunjukkan nusrah minallah, pertolongan Tuhan. May yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang benar berkait kuat kalbi dengan Tuhan, dia tak nampak lain. Tuhan akan uruskan. Masalah kadang-kadang dia orang tawakal tak tepat. Takut-takut kan. Dia nampak dia lagi. Dia tawakal, dia buang pandangan dia, habis dia. Maka dengan sebab itu mau dibunuh orang, ya, dapat maknanya izin keluar negeri Mekah ke negeri Madinah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana hijrah. Maka dengan sebab ini mau dibunuh orang itu dapat izin keluar ke negeri Mekah, ke negeri Madinah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala izin. Maka keluar ia daripada kaum Quraisy dan sertanya Sayyidina Bilal dengan sedikit makanan terkepit, ya, celah ketiaknya. Dikepit macam kotian celah ketiaknya. Itulah khabar yang telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi, ya. Ya, itulah hadisnya demikian. An Anas qala radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad ukhiftu billahi wa ma yakhafu ahadun wa laqad uzitu billahi ma yu'za ahadun wa laqad atat alayya salasuna min baini yaumin wa lailah wa mali wa libala'in ta'amun ya'kul zu kabidin illa syai'un yuwari aywarihi ibtul Bilal. Masya Allah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi pula khadam dia, namanya ialah Anas bin Malik. Ini sahabat. Kalau Malik bin Anas itu tabi'in, ya, orang belakang. Ulama besar Imam Malik bin Anas ini Anas bin Malik, khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi sesungguhnya aku sudah kena takut orang-orang kafir pada masa keluar daripada Mekah, berpindah ke negeri Madinah, ke
kerana menyampaikan apa titah Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada seorang pun ditakuti seperti aku. Dan demi sesungguhnya disakiti akan datang oleh orang-orang kafir, buat cagaran macam-macam. Pada masa menyampaikan suruh Allah Subhanahu wa taala masa aku tinggalkan di Mekah. Dalam masa aku tinggal di Mekah. Dan tidak ada seorang pun kena sakit orang seperti kena sakit aku. Ya. Dan demi sesungguhnya telah datang ke atasku pada 30 hari. Tambala 30 hari. Daripada antara sehari semalam itu tidak ada bagiku dan bagi Bilal makanan yang boleh dimakan akan dia oleh yang mempunyai hati. Mana sebarang benda hidup tak ada makanan, ketika putus. Masya Allah. Ya, 20 hari. Ya, kena balik 30 hari. Habis. Dan bagi yang tak ada makanan pun, dan yang punya hati dan jiwa, melainkan suatu yang disembunyikan dia di celah ketiak Bilal. Ada Bilal selitkan makanan ke celah ketiak dia. Dia seorang Arab kalau goti kering dia kepit kan. Kata goti kering disidai kat dia baju. Atau goti kak ke goti kering makanan dia. Masalah Nabi mensedikirkan dunia, sesungguhnya tiadalah Nabi SAW itu saja mensedikirkan dunia dan tiada hirau kepada kesedapan dan tiada tamak mengumpulkan asbab bagi bersedap-sedap. Ya. Nak sedap sebab dia apa banyak dunia. Jadi kalau banyak dunia makan lebih sedap-sedap. Bahkan sahabat-sahabat pun ikut turut seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kerana banyak daripada sahabat-sahabat Nabi yang menahan lapar ke atas dirinya, maka seorang daripadanya baginda Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, iaitu menantu baginda bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu suami bagi Sri Fatimah radhiyallahu anha, anak kesayangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada hal baginda, ya, itulah baginda Ali sedikitkan dunia dan menahan lapar. Telah dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi hadis an Ali bin Abi Talib yaqul, ya, kharaja fi yawmin kharajtu fi yawmin fi sya'n min baitillahi ta'ala subhanahu wa ta'ala Allah min baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad akhadtu yahaban mat'unan fahawaltu wasataha fadakhalahu fi unukin wasyadatu, ya, wasati fakharajtu bi khawdin nakhli wa inni lasyadidul ju' fahazamtu bil khawdil nakhli wa inni lasyadidul ju'. Riwayatkan baginda Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dia berkata, keluar aku pada satu hari yang sangat sejuk musim dingin. Ya, dia keluar pada sangat musim dingin, yaumil syatin, musim syita. Dan hujan daripada rumah, keluar daripada rumah Rasulullah SAW, kerana aku ada tinggal sama-sama dengannya lagi isteri, ya, anak beranakku. Kata Sayyidina Ali, bila aku keluar, aku dapati kesejukan yang amat. Ya, sebab sana kalau sejuk tu betul masuk tulang boleh mati dan sejuk. Maka aku ambil satu kulit buruk yang berlapuk. Kulit buruk dah berlapuk pula. Lalu aku balikkan tengahnya. Dia pusingkan. Maka aku masukkan leherku padanya. Kulit dia sarung baju. Musim sejuk tak tahan kan. Dan aku ikat akan dia ke pinggang. Kulit tu masuk ikat pinggang. Buat macam jaket. Maka aku berkaskan ke badanku, mana aku lekapkan pada badanku dengan daun khurma supaya dapat aku berpanas dengan dia. Masya Allah. Dan sesungguhnya aku pada masa itu bersangatan lapar. Sejuk lagi kan, lapar lagi tu lagi bertambah tambah sejuk.
Dan jikalau sekiranya ada dalam rumah SAW makanan, tentulah dapat aku makan. Bermakna apa Sayyidina Ali cerita ni? Dia duduk Umar SAW, lapar. Bermakna apa? Tak ada makan. Dah lapar, tak ada makan. Dalam rumah baginda SAW. Maka dengan sebab kosong rumah Nabi SAW daripada makanan itu, maka laparlah sama kami di dalam rumah Nabi SAW dengan sekalian isterinya. Masya Allah. Maka bila aku rasa perutku bersangatan lapar, lalu keluar, aku ke tepi-tepi negeri Madinah mencari apa-apa sesuatu yang boleh aku makan. Maka melalui aku dekat seorang badui di dalam hartanya, iaitu dalam satu kebun yang berpagar dengan kota, kota tanah dibuat, binting tanah, tembok atau batu. Padahalnya ia sedang mendirus kebunnya dan tanam-tanaman itu dengan takal, begini dia pakai takal sing air kan. Maka aku pun pandang kepadanya dari celah lubang yang pecah pada pagar. Tengok pati. Ia pun lalu menegur akan daku. Dia pun menegur akan daku. Faqala ma laka ya a'rabi hal laka fi kulli dalwin bitamra. Faqultu na'am. Faftahil bab hatta adkhula. Fafataha fadakhaltu fa'atani dalwahu fakullama naza'tu dalwan a'tani tamratan. Allah. Hatta izam tala'at kafa. Kafa arsaltu dalwahu wa qultu hasbi fa akaltuha summa jara'tu minal ma'i fasharibtu summa jitu al masjid wa wajadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi. Maka berkata ia, kenapa ya engkau bin hal Arabi, adakah mau kamu mengambil upah yang boleh aku beri kamu daripada tiap-tiap satu timba yang kamu naikkan air, cedok air, satu biji kurma. Akan naik sebiji lagi, naik 2 biji. Jawab, bahkan aku mahu seperti kata kamu itu. Bolehkah bukakan aku pintu kebun, supaya aku masuk kerjakan. Bila didengar badui itu akan sahut Sayyidina Ali demikian, ia pun lalu membuka pintunya. Kemudian kata Sayyidina Ali karrama wajhah, maka masuk aku ke dalam kebunnya, lalu diberikan padaku akan timba, supaya aku keluar air daripada telaga. Dari Sayyidina Ali ambil upah cedok air. Masya Allah. Maka aku pun mengambil timba itu dan tampillah aku bekerja. Maka tiap-tiap kali aku keluarkan satu timba dari yang aku dapat upah sebiji buah tamar, buah kurma, hingga sampai penuh tangan aku dengan buah kurma itu. Lalu aku lepaskan timbanya. Allah. Dan berkata, maka aku pun memakan buah kurma itu kesemuanya. Kemudian daripada sudah aku makan, aku pun meneguk daripada air, lalu aku minum. Kemudian kembali aku datang ke masjid. Tiba-tiba aku dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dalamnya duduk dengan lapar. Allah. Dan kata bisa ini hadis hasan lagi sahih. Sayyidina Ali pergi balik, gua tengok Rasulullah pun keadaan begitu. Maknanya apa? Ini hujan besar kepada para nabi dan Rasul sengaja tak nak pergi. Padahal kalau Rasul nak bukit Uhud tu bertukar boleh jadi boleh jadi emas maknanya. Dan ada pada riwayat yang diriwayatkan dia oleh Abu Ya'la ila akhir wallah.